Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia dan menjadikan manusia ini makhluk yang paling hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia dengan akal fikiran yang membezakan makhluk dengan yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yang membezakannya dengan binatang, yang membezakannya dengan tumbuh-tumbuhan, yang membezakannya dengan pasir dan batu. Dengan akal fikiran manusia boleh buat, boleh reka, boleh cipta macam-macam. Manusia boleh buat, boleh reka kenderaan-kenderaan sebagai contoh. Kalau zaman dahulu kereta kuda, zaman sekarang ini bermacam-macam kenderaan yang boleh direka dan dicipta oleh manusia dengan nikmat akal fikiran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Tetapi dengan hanya akal fikiran, manusia tidak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakannya. Manusia perlu kepada perkara lain. Perkara lain inilah yang dinamakan dengan wahyu, yang dinamakan dengan agama, yang terkandung di dalamnya arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang manusia menipu. Oleh kerana itulah, kalaulah manusia ini hanya berpandukan kepada akal fikiran dalam nak mencari dan menyembah Tuhan yang mencipta alam semesta ini, manusia akan jadi sesat. Kalau kita lihat agama-agama dan juga ajaran-ajaran yang berpandukan kepada falsafah pemikiran manusia, mereka menyembah macam-macam Tuhan. Kerana apa? Kerana mereka hanya berpandukan kepada akal fikiran untuk mengenal dan juga untuk mematuhi perintah Tuhan yang mencipta alam semesta. Di sinilah terbukti kepada kita betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala walaupun kurniakan kepada manusia ni dengan akal fikiran, Allah Ta'ala tak biar manusia begitu saja mencari-cari siapakah Tuhan ini, bagaimanakah cara aku mahu menyembahnya. Tapi Allah Ta'ala utuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini untuk mengajar, membimbing, mendidik manusia ini supaya mengenal Allah dan seterusnya mematuhi dan mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ubudiyah kepada Allah, bukan semata-mata sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran. Semua kehidupan kita, daripada kita keluar rumah sehinggalah kita tidur, adalah merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itulah ulama-ulama mengatakan bahawa setiap apa yang kita lakukan, yang kita tuju hanya kepada Allah dan mengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didik anak kita supaya mengenal Allah, tak kiralah belajar ilmu apa-apa, khususnya ilmu dalam agama Islam, dikira sebagai ibadah kepada Allah. Seorang suami mencari nafkah untuk anak-anak dan isterinya adalah ibadah kepada Allah. Seorang yang mengajar murid-murid ilmu pengetahuan supaya murid-murid ini mengenal Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang pergi ke masjid, berjalan kaki, naik motor, naik kereta, adalah ibadah kepada Allah.
konsep ubudiyah kepada Allah sangat luas, yang membawa kita untuk memperolehi pahala dan ganjaran yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dalam ayat yang kita bacakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya di antara bukti dan tanda aku ini adalah Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus alam semesta ini, dengan kamu melihat bagaimana kamu manusia dijadi dan diciptakan. Begitulah juga orang-orang sebelum daripada kamu. Allah Ta'ala sebutkan untuk menguatkan lagi bukti dan dalil bahawa Dia adalah Tuhan yang Maha Berkuasa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah adalah Tuhan yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Allah Ta'ala kata, di antara bukti aku ini adalah Tuhan yang mencipta, yang mentadbir, yang mengurus alam semesta ini. Aku jadikan bumi ini sebagai hamparan kepada kamu. Kamu boleh jalan, kamu boleh buat kerja, kamu boleh tidur dengan tenang. Di sini ada ulama-ulama mengatakan bahawa bumi ini adalah merupakan hamparan, bukannya planet yang bulat sebagaimana yang kita tahu pada hari ini. Tetapi ulama-ulama lain, khususnya ulama-ulama semasa yang mengkaji berkait dengan sains dan Al-Quran serta sunnah Nabi, mengatakan bahawa ayat Al-Quran dan sunnah Nabi tidak bercanggah sama sekali dengan fakta-fakta penemuan sains pada hari ini. Di antara fakta penemuan sains pada hari ini mengatakan bahawa bumi itu adalah bulat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut bumi itu adalah hamparan. Mereka menyatakan bahawa maksud ayat ini diterangkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang mafhumnya, mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini mengeluarkan lahar-lahar daripada gunung berapi lalu menjadi hamparan. Kerana di dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa sesungguhnya bumi ini adalah bulat, tetapi Allah Ta'ala menyebut dengan secara tidak langsung. Antaranya Allah Ta'ala menyebut pertukaran malam dan siang. Turijul layla fil nahar wa turijul nahara fil layl. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Pertukaran malam dan siang ini menunjukkan bahawa bumi ini adalah bulat. Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, yang menjadi mukjizat di sepanjang zaman. Kalau dahulu mukjizat Al-Quran dengan bahasanya yang indah, pada hari ini bukan semua orang boleh bertutur, boleh bercakap, boleh memahami bahasa Arab. Zaman sekarang ini masyarakat manusia bermegah-megah dengan sains. Maka mukjizat Al-Quran pada hari ini ialah dari sudut sains secara khusus. Oleh kerana itulah Al-Quran sama sekali tidak akan bercanggah dengan penemuan-penemuan sains. Kita lihat dalam sejarah orang-orang Eropah, berlakunya kewujudan fahaman sekularisme yang membezakan di antara politik dan agama, kerana pertembungan di antara golongan gereja dan juga golongan saintis pada ketika itu. Mereka mengatakan bahawa apa yang terkandung dalam kitab Taurat, apa yang terkandung dalam kitab Injil adalah salah. Mereka kaji, sebagai contoh dalam kitab Injil menyebut
bahawa bumi ini adalah merupakan pusat kepada alam semesta. Bumi ini adalah merupakan planet yang paling besar sekali pada alam semesta. Mereka buat kajian, mereka dapati ini tidak betul. Lalu mereka kata agama Kristian ini salah, agama Yahudi ini salah kerana bercanggah dengan sains yang ditemui oleh kami. Lalu wujudlah fahaman sekularisme yang lahir selepas daripada itu, ism dan fahaman-fahaman yang lain, komunisme, sosialisme, kapitalisme dan lain-lain. Lalu bila penjajah mari menjajah di negara-negara umat Islam, mereka bawa ism dan fahaman-fahaman. Mana boleh kita orang Islam menerima ism dan fahaman-fahaman itu? Kerana kita Al-Quran Al-Karim tidak bercanggah sama sekali dengan sains yang ditemui oleh mereka. Mereka boleh kata agama Kristian, agama Yahudi itu salah kerana kitab Taurat dan kitab Injil menyebut fakta yang salah berkait dengan ciptaan Tuhan yang menjadikan alam semesta. Al-Quran tidak bercanggah sama sekali. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut lagi was-samaa'a binaa'a, dan dia menjadikan langit sebagai binaan. Ciptaan langit adalah merupakan satu ciptaan yang sangat mengagumkan.